Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ramai yang online berbanding dengan yang bersemuka. Kan selalunya bersemuka menang, online kurang. Hari ini ramai yang online. Okey, tak apa. Kita akan bincangkan ni macam saya tulis ni, kertas 2 bahagian B, Terengganu set 3 PP Terengganu set 3. Soalan bahagian B ni kalau kamu tengok dia memang bagi markah banyak tau. Dia 45 markah. Dan biasanya dia satu soalan 9 markah. Ada satu standard dia lah 9, maksudnya kena apa? 5 soalan lah. Kan 5 soalan bahagian B. Okey, 5 soalan ni kalau kau tengok standard dia biasanya dalam set-set, sebab SPM kamu yang pertama kali ambil ni. Kita tak tahu lagi macam mana. Yang belum ada lagi apa kita panggil apa? Pedoman ke sebelum tu. Cuma set-set yang dibuat kebanyakannya soalan trial kita tengok antara 5 soalan ni biasanya dia akan bagi 3 soalan mudah. 3 soalan mudah dan 2 soalan agak mencabarlah. Mencabar. Dan biasanya satu sederhana, satu lagi hebat. Okey? Istirahat. Ingat kau tak datang. Siapa kena kuarantin? Hai Sapan. Okey. Yang di rumah kamu kalau dah print baguslah untuk soalan ni. Kalau tak print kita boleh tengok sama-sama, tak buat pressure. Okey. Duduk. Kertas tu ambil. Yang cerita Isra. Okey. Untuk yang di studio kan. Dia ada satu helaian kat belakang ni saya dah buat semula mengikut saiz yang sepatutnya lah. Sebab bila saya photostat benda tu jadi kecil kan, jadi kamu kena tengok semula saiz dia. Kita tengok gambar untuk topik ni, antara topik yang mudah untuk kamu skor. Topik yang mudah untuk kamu skor, saya padam ni dulu. Oh, ni tadi saya dengar cerita ni, Isra dah kacau. Aduh, mana Isra ni. Biasanya kita target nombor 1 yang saya target kamu, first kali kita target graf. Graf fungsi. Maksudnya yang kita lukis graf tu. Kuadratik ke, kubik ke kan. Ataupun graf salingan. Ada 3 graf fungsi. 9 markah. Okay. Ini graf fungsi memang saya target kamu full mark terus. Full mark. Sapu. Kalau nak bagi balik pun 1 markah je. Bagi balik. Maksudnya tak nak full mark. Malas buat padam sikit kan. 1 markah. Nombor 2. Statistik. Ataupun kira sukatan. Kamu topik kamu sukatan serakan. Yang melibatkan graf. Macam kamu buat apa? Poligon kekerapan, histogram ataupun ogif. Okey, salah satu. Tapi saya target tahun kali ini memang ramai yang target cerita dia pasal ogif. Ataupun dia boleh kahwin dengan, kita panggil dia histogram longgokkan. Sekarang dia ada histogram longgokkan. Histogram berdasarkan kekerapan longgokkan. Okey. Dan nombor 3, plan. Plan dan dongakkan. 3 ni kamu memang boleh skor. Habis teruklah 25 mark. Banyak sangat kot 25 kan? 20. Target 20. Kita target sikit ya, target banyak kan? 20 daripada 27. Maksudnya ada 7 markah yang kita boleh careless saja-saja, sengaja careless. Bukan tak reti saja, tak nak markah penuh. Okey. Jadi kita tengok hari ni saya akan fokus 3 ni dulu. Set ni saya pernah buat dalam kelas, tapi dah saya rasa bila tapi tak ingat. Okey. Kita tengok soalan plan dulu, nombor 12. Okey, soalan plan, langkah pertama yang paling penting sekali untuk soalan plan dan dongakkan yang menggunakan teknik 45 darjah ni kan, 45 darjah ni menggunakan teknik 45 darjah ni. Yang first kali kamu kena label dulu. Dekat gambar tu label bagi habis, label. Nombor 2 kan, terus kita lakar dulu. Lakarkan jawapan di tepi gambar. Jangan terus pergi lukis terus. Nampak? Bila dah lakar nombor 3 baru kita lukis.
saiz sebenar. Nampak? Lakar tu tak payah cantik kan? Lebih kurang aja. Nah, contoh macam soalan ni, saya akan lakar, kamu akan buat saiz sebenar nanti. Okey? Kita tengok dulu gambar dia macam mana kan? Gambar yang pertama ni kita tengok. Yang di rumah boleh tengok gambar tu, tak apa, tak ada masalah. Kita tambah sikit maklumat dia. Yang pertama maklumat yang kita tambah kat situ apa? Dia kata MLDE. EF, FG, GH. Semua tu sama. Kan? Maklumat yang kita ada pada gambar tu ada ML, betul? ML1. Jadi maksudnya kamu tanda dekat gambar kamu tu, automatik kita akan tanda kalau ML1, DE pun 1. Tanda DE1. Tanda, saya tanda kat gambar. DE1, EF1, EF1, FG pun 1, FG1 dan GH1. Okey, kemudian dia bagi apa? NP sama dengan TU sama dengan 2. Kan? NP sama. Label kan? NP 2, TU pun 2. Okey, jadi kita dah label semua dah. Bila kita dah label, mudah nak buat. Okey, pergi dekat ruang jawapan. Jangan silap. Lakar dulu, nanti pergi ruang jawapan. Kita lakar, yang pertama dia kata apa? Dongakkan sebagaimana dilihat dari X. Kalau dia tengok daripada X kat sini, kalau kamu tengok pada X kan, arah dia. Tengok betul-betul. Arah X ni, kamu akan nampak ketinggian dia dan juga dia punya lebar dia saja. Tinggi dan lebar. Berapa dia punya tinggi kita? Tinggi kita adalah 5. Lebar kita 6. Itu dulu kita buat. Nampak? Tinggi dan lebar. Lebih kurang je kotak. Okey, tinggi kita 5, lebar kita 6. Nampak? Lepas tu kita kira je anak tangga. Ada berapa anak tangga? Ada 1, 2, 3. Betul? Yang nampak. Ada 3 anak tangga yang nampak. Jadi kat sini kita tengok yang bawah sekali. ML tarik. 1 saiz dia. Kemudian MN sengit, jangan usik. Benda sengit kita tak ukur biar itu je. Kita akan pergi atas terus. PN 2. Atas 2. Jadi kalau semua 5, nampak? Automatik yang tengah ni akan jadi berapa ukuran kita? 2 juga. Benda sengit kita tak ukur. Okey? Tapi untuk soalan ni, dia ada benda yang duduk di belakang yang kita tak nampak. Kalau kamu tengok gambar dia, dia ada daripada X maksudnya ada RF. Ada garisan RF yang terlindung. Garisan RF tu kena buat apa? Putus? Putus. Berapakah ketinggian? Ingat kita tengok ketinggian. Ketinggian RF. Ketinggian dia hanyalah 1 cm dari atas. Betul? 1 cm dari atas. Daripada atas 1 cm terus kita buat apa? Putus? Putus. Jadi kamu boleh pergi dekat ruang jawapan yang melibatkan 45 darjah ni. Dia dah bagi dah kat sini. Cerita dia. Sini. Dia buat besar sikit lah. Kecil sangat ni. Tengok Ni. 45 ni dia dah bagi. Dia punya plan. Plan dia dah bagi dah. Okey. Macam mana plan dia bagi? Lebih kurang lah plan dia. Ni plan dia bagi kan. Jadi apa kamu nak buat? Lakaran kita dah ada. Kamu mesti tunjukkan garisan unjuran. Garisan unjuran maksudnya kamu kena tarik ni. Terus naik atas. Tapi garisan unjuran ni layang-layang. Jangan tekan. Layang-layang je. Okay. Ni pun tarik ni terus naik atas. Mesti tegak. Lebih tak apa. Okay. Garisan unjuran. Lepas tu kita buat apa? Kita buat dia punya base. Base dia kat bawah ni. Base tu kita buat. Dia punya base kan. Okay, base dia apa ukuran base dia? Gambar kita. 6 memang dah 6. Sebab apa? Kita bawa lebar dia. Jadi tak ada masalah. Lebar memang dah 6. Yang kita nak ukur adalah hanya ketinggian. Dan topik senang je. Untuk pandangan depan ni, ketinggiannya tengok. Ketinggian kita apa? 1, 2, 2. Kita buat je. Kan? 1, terus
2, terus 2. Terus buat kotak, gelapkan. Okey. Garis unjuran ni biar, jangan padam. Biar, dia kelabu. Okey, kemudian putus-putus pun buat sama. Selesai. Jangan tulis huruf, jangan tulis apa, biar je. Okey, kamu terus akan dapat markah penuh. Cuba buat, cuba buat. Baris kertas lipat, tak tahu. Kan dah ajar. Tak boleh, kau punyalah. Kau ambil kertas lain, baik cerita lah kau. Nah. Oh, Alif ada. Baik, Alif. Okey. Boleh. Ha, buat tu. Ha, buat base. Base ni biasanya kalau pembaris tu kita pakai separuh baris tu. Ha ni. Ni. Boleh ha, kamu ukur macam tu je. Ha, macam tu. Ha. Boleh. Okey. Ha, yang dari rumah kalau ada soalan boleh tanya. Ha? Boleh tanya sebab saya nak pergi kat kamu, nak tengok kamu buat tak dapat. Kamu tanya aja tak apa. Lebih kurang. Tengok Ha, cuba. Buat garis unjuran dulu. Terus naik. Ha, terus. Okey, kiri kanan terus. Okey, lepas tu letak ketinggian aja. Ha, letak base. Base dah letak dah. Okey, cantik. Ketinggian pula. Ketinggian ni maksudnya 1, 2, 2 macam tu. Terus. Ketinggian. Ukur. Ah, kat sini. Okey. Boleh yang di rumah nanti saya akan ambil contoh apa Ishraq punya jawapan, saya tunjuk kamu. Kenapa pula? Kamu belajar paling lama, mesti yang paling pandai. Sapuan. Dah keluar? Sapuan. Oh, ada. Oh, dia dah tak boleh cakap hari ni. Virus Sian. Itulah pergi ujian bertutur. Dah ujian bertutur dah? Dah. Tadi. Tajuk apa dapat? Apa pula rahsia? Mana ada ujian bertutur tak rahsia lah. Tak rahsia ujian bertutur. Kalau saya tanya kamu, saya bagi tajuk pun, kalau saya tanya kamu balik, setiap orang jawapan mesti berbeza. Sebab tu ujian bertutur. Ha. Kedekut betul. Bukan? Rahsia. Bulan depan saya cakap. Bulan 4 nanti berhenti lah. Okay. Tak payah tu sini dah. Bulan 4, bulan 3. Boleh. Alif. Ishraq, Ali dah siap? Ha? Dah buat soalan ni? Dah hafal jawapan dah ni ke? Okey, cantik. Dah? Okey, kemudian bila kita buat pandangan sisi pula, kita akan ambil gambar direct pada Y tu. Kita punya anggaran kita akan buat base tepi dulu. Biasanya macam saya bagi tahu kamu, base dengan ketinggian. Contoh pandangan sisi dia, base dengan ketinggian dia. Base dia adalah nampak AB tu, AB. AB tu kamu tengok ukuran, kamu cari memang tak ada. Betul? Tapi ayat dia bagi ke atas, dia ada ayat dia kata sebuah segi empat sama. Bila segi empat sama maksudnya kita punya AB adalah 6 juga. Base dulu, lepas base kita ketinggian kita 5. Macam tu. Okey? Bila kita jumpa benda yang sengit, kita stop. Contoh kat sini, saya naik A ni pergi kat K. Kemudian sengit, saya stop. Benda sengit kita tak buat. Benda sengit kita akan buat last kali. Last kali benda sengit. Lepas tu kita buat apa? Kita pergi atas dulu. Sini dulu. Berapa? 2. Lepas tu turun 1. Ni 2, turun 1. Lepas tu sini 1, naik 1, sini pun 1, kemudian turun 2,
Sambung. Siap. Nampak? Kita pergi ikut je keliling macam kita buat pagar. Lepas tu baru kita transfer dekat tempat ni. Bila kita transfer, unjuran dulu. Garisan unjuran ni tarik. Ni tarik ke sini. Ini pun tarik. Ni ketinggian tarik ketinggian kita. Tarik ketinggian kita ni betul-betul ni saja saya buat lebih kurang. Seperti garis terus ya. Ni ketinggian juga. Okey, yang ini pun ketinggian juga. Okey. Dia punya lebar kita akan bawa melalui 45 darjah. Bawa sini. Pantul naik. Terus unjuran. Bawa sini. Pantul naik. Terus. Bawa sini. Pantul naik. Terus. Bawa. Terus. Tapi jangan percaya sangat. Sebab tu buat unjuran. Jangan percaya sangat kepada 90 darjah tu. Kamu kena ukur juga nanti. Bawa sini. Terus. Maksudnya kita kena ukur. Kalau yang ini 2 cm. Kamu kena ukur. Pastikan ni mesti 2 cm. Jangan percaya kat 90 darjah tu. 90 darjah tu hanya garisan pedoman saja kita buat. Okey. Lepas tu kita akan buat benda tu. Gambar tu. Gambar tu dia akan jadi base ni. Saya punya tak cantik lah. Base dulu saya tarik sini. Pergi sini. Naik nampak. Dia dah ada dah. Lepas tu pergi sini. Dia dah ada. Pedoman kita dah ada. Ni. Sini. Okey. Yang ini akan turun. Sini. Naik. Kamu jangan buat titik-titik je saya buat ni. Ni saya nak bagi kamu nampak. Tarik. Turun. Sambung. Dia dah ada benda tu semua. Bila kita silang kotak tu semua dah ada. Okey. Cuba buat. Oh, dah azan. Ni bawa di sini. Dia kena bawa. Dia kena tunjuk masa unjuran bawa je. Dia cara dia macam ni. Saya tunjuk. Bawa je. Ni bawa je. Bawa je. Ni bawa je. Bawa je. Bawa je. Kan. Lepas kamu bawa. Kita tak ambil ni naik sini tau. Takut salah. Kita buat apa? Kita ukur. Yang ini berapa? 2 cm betul? Ukur. Inci. Gila nanti. 2 cm. Lepas 2 cm, satu. Lepas tu 2 balik. Betul? Yang ini yang kita sambung ke sini. Ni sambung ke sini. Ini trik lah. Kita bagi. Kalau tidak kita tak dapat cantik lah. Nampak? Trik kita je. Ni. Itu saya buat saya kan. Nah. Jangan pergi ambil ni 90 darjah. Percaya terus tak? Kadang-kadang yang lain lagi. Kita ukur ni. Ni ukur. Betul ke lah. Mesti dapatnya cantik. Ini soalan memang full mark. Boleh? Nadra. Boleh Nadra? Boleh. Boleh Okey. Cuba soalan senang ni. Okey, boleh. Bawa. Tak ramai banyak pula aku letak kursi. Ingat ramai datang. Base dulu. Okey, tarik je. Lepas tu ukur dulu. Ukur sini. Tengok sini. Berapa ni? 2. Ukur 2. Base dulu. Ambil base dulu. Okey. Tarik je. Tarik. Boleh? Cantik. Cuma nanti dalam exam kamu kena ni gelap. Lepas kamu buat cantik, ambil pensel 2B, tekan balik.
jawapan. Sebab bila kamu tekan, maksud dia akan ambil yang gelap tu saja. Yang kelabu ni tak dikira. Kan? Kalau kamu buat sama color, kena padam. Okay, tapi kalau confident, pakai pen. Pakai pen biru untuk garisan unjuran. Pakai pen hitam untuk jawapan. Kalau confident. Sebab dia lagi cantik tau. Sebab dalam soalan ni, dia tak tulis pun kamu mesti pakai pensel. Dia tak tulis tau. Sebab cuma kita bagi tahu, kita cadangkan, mesti pakai pensel. Takut salah. Boleh Ni senang ni. Biasanya kebanyakan sekolah dah buat soalan ni. Sebab ni adalah soalan antara target juga, iaitu percubaan MPP Terengganu ni. Isyarat dah apa benda dulu dah. Kenapa tak kena line? Dia tak boleh. Tak boleh, dia mesti kena line. Tak boleh. Salah ni. Salah. Tunjuk sekejap Sapuan. Tengok. Sapuan, cuba tengok Isyarat buat. Terbalik tu. Oi, macam mana ni terbalik ni? Aduh, Isyarat. Exam tanya Sapuan. Kalau Sapuan salah, dia salah. Betul pada salah. Pada ni. Bila kamu tak kenal lah, memang dia dah salah. Tu. Padam. Yang kedua jangan belagak. Tak. Dia Sapuan tak ada saya kata. Tak tahu tanya. Habis kosong markah. Siapa kata kosong markah kau dapat? Ini garisan unjuran. Kita tarik ni. Dia bukan sahaja tau. Ini adalah melibatkan kelebaran. Jadi kamu kena takut salah, takut sengit. Kamu kena ukur balik supaya ini mesti 6. Jangan percaya sekat dengan lain ni. Nampak? Lepas tu, ini lebar dia tau. Jadi bila lebar dia, kita akan buat base dia dulu. Base dia mesti kat sini je. Mesti kat sini base. Jangan buat tempat lain. Ini base dia mesti kat sini. Base dia. Kemudian ketinggian saja kita ambil. Tinggi. Tinggi dia 1, 2, 2. Ni tinggi dia sini. 1, 2, 2. Nampak? Ketinggian yang kita ambil. Dia kalau macam yang biasa tu, kita boleh lukis kaki, tak boleh. Dia kena ikut line ni. Yang ni sambung. Ni terus ke sini. Ni sambung, dia akan terus ke sini. Ni sambung, dia akan terus ke sini. Nampak? Ni pun terus, dia akan terus ke sini. Nanti dia akan berjumpa ke mamat ni. Jadi kat sini dah kan. Kemudian putus-putus 1 cm. Kita garis dulu. Kita nak dapatkan ketinggian dia. Macam kemarin kau ingat. Apa ni? Ada baris ni ukuran dia ni pelik. Saya ukur tapi tekan tak 6. Aduh, tadi ukur boleh dari sini ke sini 6. Sini ke sini tak cukup 6. Jangan pakai baris ni, bahaya ni. Tak cukup 6. Nampak? Ini tak cukup 6 cm. Kelakar je baris ni. Lepas tu dia tak cukup. Dia jadi ni. Boleh. Dia bukan 6. Dia 5 je patutlah. 5 je tak ada. 5 je. 1. Lajak lah. 1, 2, 2. Sini je silap-silap. Tapi terlajak sini. 5 je. Betul. 5 je betul.
Tuan kau buat buruk kan dia. Saya nak buat balik susah lah. Cikgu kalau cikgu hebat, cikgu buat alasan cikgu. Okey. Jadi hari ni kita buat kat sini je. Ni jawapan kita gelapkan. Cikgu nak tengok Ishraq punya cikgu. Ha? Nak tengok Ishraq punya. Nak apa? Tengok Ishraq punya lukisan. Belum siap. Dia tengah betulkan. Dia tengah betulkan ni. Saya tengah pegang rotan. Tengah bincang dengan cikgu ni. Saya tengah pegang rotan ni. Aduh sakit cikgu. Cikgu sakit. Padam atas ni, padam ni. Padam mana ni? Lepas tu buat sebelah sini. Okey. Boleh. Boleh. Boleh bawa. Okey ni. Base dulu. Okey, tarik. Di sini base. Boleh Okey. Nak tengok Ishraq punya. Cepatlah Ishraq. Aduh sakit. Cikgu saya tak boleh lah cikgu tangan saya. Dia lima juga dia ikutnya. Dia kena atas 2, 1, 1, 2. Ikut sini. Ni memang hukum dia wajib ke cikgu macam ni? Dia bukan hukum dia wajib. Kalau tak buat kena hukum. Ni. Betul? Kita buatlah ikut ni tinggi dia ni nampak. Tinggi dia ni base dia. Jadi kita akan buat base ni dulu. Base ni ke sini dengan base ni ke sini. Macam tu. Kemudian ni. Ni. Sini semua benda dah ada tau. Kita just follow kotak-kotak dia semua dah siap sebenarnya. Tu teknik macam ni. Saya tunjuk. Padam. Ya cikgu. Okey. Mana nak? Ni Yang ni apa Ishraq punya dah. Boleh lah, boleh. Apa markah bagi ni? Okey tu. Okey. Kita masuk topik seterusnya. Satu lagi. Okey. Next, topik yang mudah juga. Kita dah pernah buat juga topik ni. Antara topik yang mudah dalam SPM ni. Yang ini kita buat benda sedang je sebenarnya. Kan? Okey. So, kejap lagi saya ada berita baik dan berita buruk. Bagi tahu kamu. Okey, tengok Okey. Yang kedua melibatkan graf juga. Melibatkan graf juga. Tengok kejap. Sapuan ada ke? Okey, sapuan ada, tak apa. Selagi sapuan masih lagi wujud. Soalan kedua yang kamu kena skor. Graf. Memang sangat boleh skor. Graf fungsi. Graf fungsi Yang ini nanti mungkin saya akan cuba tunjuk juga dekat pelajar yang berada di rumah. Macam mana nak buat dia. First kali kalau kita tengok soalan dia. Okey, kalau kita tengok soalan dia kat sini. Ini. Jadual 3 di ruang jawapan. Di ruang jawapan. Menunjukkan nilai-nilai X dan Y bagi persamaan. Y sama dengan 2X kuasa 2 campur 3X tolak 11. Okey. Dekat sini bila dia bagi macam ni, cari nilai P dan nilai Q. Bila kita pergi dekat dia punya ruang jawapan, dia dah bagi hint dah semua. Sebab semua dia dah bagi kat atas. Sekarang je. Ini memang nak saja-saja nak bagi markah. Topik ni. Kita tengok nombor 13.
A dia bagi Y sama dengan 2X kuasa 2 campur dengan 3X tolak 11. Okey. Untuk bahagian ni kamu boleh guna kalkulator. Kalkulator kamu boleh gunakan fungsi calculate tu. Calculate. Boleh pakai fungsi yang menggunakan calculate. Tapi bila nak guna calculate, kamu hanya perlu type yang sebelah X ni saja. Perlu type yang ni saja. Kamu type je. Tentu kamu type saja 2. X tu kena type alpha. Alpha X. Kuasa 2 ada kuasa 2 tu. Kamu type je kuasa 2. X kuasa 2 tu. Kemudian campur 3 alpha type X. Kemudian tolak 11. Lepas tu kamu terus tekan calculate. Bila kamu tekan calculate, dia ada nombor. Dah ada nombor siap dah. Tapi yang tu yang disimpan dalam memori. Jangan ambil nombor tu. Kamu kena perhatikan. Dia akan tanya kamu X kamu berapa. Itu soalan dia. Calculator tu bila kamu type, dia tanya kamu balik. X berapa? Kamu bagi X je. Tengok dekat P. Berapa X kita? Negatif 3. Negatif 3 kan. Jadi kamu type negatif 3. Kamu tekan sama dengan. Dia keluar jawapan. Jawapan yang keluar tu adalah P. Cuba tekan. Berapa dapat jawapan? Negatif 2. Dah siap. Lepas tu, jangan on balik. Biar je. Tekan lagi sekali calculate. Bila tekan lagi sekali calculate, dia akan tanya lagi sekali. Ada lagi tak X? Nampak? Terus kita bagi tahu X ada lagi. X kita siapa? 1. Tekan sama dengan, dia bagi jawapan pula. Siapa? Yang jawapan tu adalah Q. Berapa Q kita? Negatif 6. Okey, dalam kerja tak ada markah langsung. Satu jawapan betul, satu markah. Satu-satu je. Markah dia 2. Maksudnya, kalau tiu kawan sebelah pun dapat markah. Kalau tak kena tangkap. Sebab apa? Dia tak ada. Dia tengok. Pakai kalkulator je pakai. Tak payah tunjuk dalam kerja tak apa. Markah dia 1 je. Okey. Seterusnya, tengok soalan dia. Dia kata apa? Next. Tengok. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan pada halaman 23. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Okey, saya akan buat kertas graf saya sendiri. Lebih kurang inilah kertas graf. Kamu jangan ni sangatlah. Ni lebih kurang secantik yang mungkin lah kan. Jangan tiru betul-betul kan. Okey. Skala dia, kita tengok skala dia, kita tulis je. 2 cm 1 unit tu untuk X. Kita tulis dekat kotak. Dekat jadual tadi. Kan jadual tadi ada X dan Y. Skala untuk X kita tulis kat atas. Yang mula-mula. Skala dia adalah 1 unit. Untuk Y, 5 unit. Tulis kat ujung tu. Okey. Lepas tu, nombor-nombor ni dia bagilah tadi. Negatif 4 sama dengan 9. Negatif 3 P kita dah kira. Negatif 2. Kemudian negatif 2, negatif 9. Kemudian negatif 1, negatif 12. Kemudian 0, negatif 11. Kemudian 1 dengan Q. Tak muat pula. 2, 2.5, 3 kan. 2, 3, 2.5, 9, 3, 16. Okey. Itu dia dah bagi siap dah. Apa kita nak buat? First kali, dekat kertas graf ni, jangan terus buat paksi. Kamu buat paksi, silap tak cukup. Jaga-jaga. Kita akan buat anggaran dulu. Cara dia, kita mulakan dengan X yang paling kiri. Kita letak ke atas sekali ni. Maksudnya saya akan letak, kita panggil dia calon-calonnya. Kat atas ni saya bajet. Negatif 4 kat sini. Kemudian negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, ngam-ngam 3 cantik. Nampak? Maksudnya cukup. Okay, bila kita bayar cukup, dekat kosong tu baru kita ambil baris garis. Maksudnya situ kedudukan kita punya paksi Y. Macam tu. Boleh follow terus. Okay, bukan terus ambil kertas graf main garis. Jangan. Tak cukup nanti. Okay, ada. Boleh dapat.
Dekat kosong tu garis. Okey. Lepas tu untuk paksi X pula kat mana? Kita pergi tengok Y pula. Y biasanya kalau kita nak mula ke atas, kita pergi tengok Y yang paling besar nilai dia. Y paling besar nilai dia, saya tengok nilai saya Y paling besar adalah 16. Boleh tak kita ambil 16? Tak boleh. Sebab apa? Sifir kita tadi, kita tulis sifir kita mesti sifir 5. Jadi 16 paling dekat dengan sifir 5 berapa? Jangan ambil 15 sebab benda ni kat atas. Kita ambil 20, betul tak? Yang atas kali tu reserve untuk Y. Garisan yang pertama, garisan Y. Bawah ni sikit kita reserve turun, tulis 20. Kemudian kita turun tulis sifir 5. Dia mesti akan cukup. 20, 15, 10, 5, 0, negatif 5, negatif 10, negatif 15, negatif 20. Nampak? Lagi sekali kita jumpa kosong, kita buat paksi kita. Jangan suka hati. Ada pelajar buat suka hati. Bila buat graf tiba-tiba tak cukup, satu kerja nak padam. Paksi penting mula-mula. Bila dah jumpa paksi X, yang nombor kat atas ni turunkanlah ke bawah semula. Boleh cantik. Maksudnya tempat dia sinilah, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Tempat sebenar dia. 1, 2, 3. Tempat sebenar dia. Baru kita plot. Okey? Dan sebelum kita plot, pastikan kamu mesti dah faham dia punya skala betul-betul. Contoh kat sini, kamu boleh tambah dekat 0 sampai 5 ni boleh tambah. Contoh saya tambah, saya buat apa? Saya anggarkan, mengatakan 2 kotak kecil tu nilai dia 1. Nampak? Saya anggarkan saya terus buat dah. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya saya tahu. Saya nak cam apa? 2 kotak kecil, maksudnya nilai dia 1. Kita boleh tambah sikit-sikit. Kan? Tapi kalau kamu dah faham, tak payah tambah lah. Tapi boleh tambah kat sini. Jangan semua mampus semua. Jam lah semua. Itu je. Yang ini pun sama. Kita boleh kecil-kecil. Sebab kita tahu semua dengan ada 10. Maksudnya 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Kita dapat baca nilai dia. Okay? Kemudian kita plot. Bila kita plot, kita terus attack tau. Attack macam ni contoh. Negatif 4, 9. Kita letak pensel kita dekat negatif 4. Kita attack 9. 9 kita attack apa? Kita attack 10 terus. Kita attack 10. Kemudian kita letak pensel, kita reverse 1 pangkah. Sup, attack terus. Tak payah kita kira dari sini, jenuh lah kira. Nampak? Sama juga dengan negatif 3. Turun bawah. Negatif turun bawah. Negatif 3 turun bawah 2. 2 maksudnya 1, 2. Kita pun pangkah. Lebih kurang. Okay. Kemudian negatif 2, negatif 9 sama. Negatif 2, negatif 9 kita attack negatif 10, reverse sikit. Okay. Reverse 1. Negatif 1, negatif 12. Negatif 1, negatif 12. 10, sebelah 12. Terus. Lebih kurang. Okay. Nanti graf saya tak cantik. Okay. Kemudian 0, negatif 11. 0, negatif 11. Terus. Lepas tu 1, Q kita berapa tadi? Negatif 6. 1, negatif 6. 5, 1. Terus. Kita main attack. Kita buat laju. 2, 3. 2 naik atas 3. Kemudian 3. 2.5. Sorry. 2.5, 9. Maaf. Terus ini. 3, 16. Okey. Sekarang masalah paling utama. Macam mana nak bagi cantik? Kan? Ada pelajar dah buat je, buat banyak kali. Tak cantik-cantik. Contoh Isra. Okey, plot tu siap. Boleh plot? Plot. Boleh? Hari boleh? Plot. Okey. Dah cantik dah. Senang. Okey, sekarang kamu nak bagi cantik graf. Dia sebenarnya graf ni kita kena buat syarat dia licin. Syarat dia licin. Licin maksudnya apa? Graf kamu tak bergegar dan tak double line. Bentuk tu kita adjust pelan-pelan lah. Kan? Tapi kalau kamu tak boleh nak anggarkan bentuk, kamu ambil pensel kamu sambung dulu titik-titik ni. Sambung. Pakai baris sambung ni. Sambung contoh macam saya sambung dulu. Sambung. Lepas saya sambung, saya tengok bentuk. Okay, you cantik. Kan? Kat mana nak adjust? Masa tu saya try. Sini kena curve sikit. Nanti saya kena corner sikit nanti. Kat mana? Masa tu baru kita ambil pensel 2B.
kita follow balik kita punya jalan kita. Follow balik jalan kita, follow, tunjukkan bahawa kita tak guna baris. Follow balik. Payah juga pakai marker ni. Follow balik, ikut je lah, ikut bentuk dia balik, tutup kesan pembaris kita tadi. Ini bagi orang yang dia tak pandai buat. Kalau dah biasa buat, tak ada masalah. Terus buat je. Plot je. Okay? Tengok Syah. Okay. Okay, terus. Cuba, sambung. Sambung titik, bukan sambung garis. Titik. Okay. Jangan pekat dan layang tu. Adik ni memang dah biasa buat graf ni. Kat buat graf dah cuba. Habis dah, yang ni dah. Okey, ngam. Boleh settle. Okey dah. Okey dah. Cuma kalau kamu rasa macam kamu takut terpadam jika kertas kamu bergeser. Kan kertas kita tebal. Kan? Takut nanti bila ditindih-tindih dengan kawan-kawan ramai, bawa goyang. Ya kita pekatkan. Jadi kalau kamu rasa okey. Okey. Boleh? Nurin boleh, Nurin? Boleh? Pakai shift klik. Siapa ni? Okey. HK siapa? Okey, kamu pakai kalkulator apa? Boleh cakap terus apa senang kan? Saintifik yang apa dia punya jenama dia? 570 ms. Okey, warna hitam Warna hitam. Okey, betul. Okey. Warna hitam macam ni. Sebiji macam ni. Okey, kamu type soalan dia. Kita hanya type yang bahagian X saja, apa-apa soalan. Yang bahagian X saja. Kamu type, mula-mula kita akan type, kamu tekan 2. Lepas kamu tekan 2, X ni kamu kena tekan alpha dulu. Alpha ke atas tu, kemudian baru kamu tekan X. X dia duduk dekat mana X? Apa ni? Saya dah pilih mahal. Ragak. Betul lah. Tengok ni yang murah je macam ni. Okey. Ragak extra ni nanti aku sumpah jadi batu tak sempat Sam. Okey ni. Ni saya tunjuk, boleh nampak. Okey, sekejap ni tekan 2 alpha X. Kemudian kuasa 2 ni, X kuasa 2 ni kan. Kemudian tambah macam biasa. Tambah 3, jumpa X lagi sekali. Alpha X. Boleh nampak ke? Nampak? Alpha X. Kemudian tolak 11. Okey, kemudian kamu tekan calculate saja. Sekali je. Dia akan tanya kamu X berapa. Masukkan. Dekat P kita maksudnya X kita -3. Masukkan -3. Tekan sama dengan. Dia akan bagi jawapan. Salin jawapan tu untuk P. Tekan lagi sekali calculate. Untuk yang kedua. Tekan terus sekali. Dia tanya, ada lagi tak X? Dia tanya. Abaikan nombor ni. X seterusnya kita 1. Masukkan 1. Kemudian tekan sama dengan. Dapat -6. Yang tu Q. Boleh? Okey. Okey, boleh? Okey, baik. Okey.
Saya cuba Isyak. Sapuan. Isyak buat cantik lah kali ni. Gila. Pak. Full mark. Dia pakai tangan fleksibel. Boleh? Boleh. Mana? Kalau kamu tak nak pakai alfa, kamu ganti nombor terus je. Boleh. Tak payah. Kalau dua huruf kita tak pakai. Kita tak pakai dua huruf. Kalau dua huruf, kamu masuk dua huruf, dia akan tanya dua huruf. Ataupun dia akan tanya X, bagi jawapan Y. Dia tak payah. Dia tak payah dua huruf. Satu huruf saja. Okey. Bila kamu dah siap graf, soalan graf ni automatik dia akan ada markah bonus. Markah bonus dia adalah C biasanya. Confirm markah bonus. Apa markah bonus dia? Yang pertama dia minta nilai Y, betul? Apabila X sama dengan negatif apa negatif apa? 1.5. Okey. Cuma kamu kena ingat yang ini sebab dia kata dari graf kamu kena tunjuk dekat graf. Kena tunjuk dekat graf macam mana? Pergi dekat negatif 1.5 sini. Kemudian kamu hanya perlu turun ke putu. Tak payah pakai baris. Ikut je kotak tu. Ikut kata graf kamu. Terus. Kena graf aja pantul. Okey? Kena graf aja pantulkan. Kena kat mana? Tengok. Kalau kena dekat negatif 11, kamu tulis kat jawapan kamu tu. Ruang jawapan kamu tu, tulis jawapan kita adalah apa? Negatif 11. Tulis ni je. Sebab ruang jawapan dia bagi kosong tau. Ni je. Nampak? Nak cantik lagi, kamu tulis Y sama dengan. Nampak? Kalau kamu tulis negatif 11, kamu dapat satu markah. Kamu tulis Y sama dengan negatif 11, kamu dapat satu markah. Nampak? Ada beza? Tak ada beza. Sebab dia tanya kamu berapa Y, kamu cakap negatif 11. Kan? Contoh saya tanya kamu, siapa nama kamu? Kamu cakap nama kamu terus Alif. Ada bang, dia ulang balik, nama saya. Sama je cerita dia. Point dia tanya nama je. Kan? Okey. Lepas tu dia akan minta satu lagi. Apa satu lagi dia kata? Nilai. Apa soalan satu lagi? Nilai X apabila dia bagi persamaan tu pula dia bagi. 2X kuasa 2 campur 3X tolak 11 sama dengan kosong. Yang ni nanti saya akan tunjukkan yang ada soalan jenis kena buat pengiraan. Ini tak payah. Yang ini kita ambil. Bila jumpa persamaan macam ni, kamu hanya ambil persamaan ni letak je. Contoh, kalau kamu sebenarnya dah nampak jawapan dia. Tapi ambil yang asal letak bawah dia. Susun ikut rumah dia betul-betul. 2X kuasa 2 campur 3X tolak 11 sama dengan Y. Yang asal. Okay? Jadi bila kita buat persamaan serentak, dia mati semua ni. Mati. Yang tinggal apa? Yang tinggal adalah Y sama dengan kosong. Okay? Katakan nombor dia lain. Kalau nombor dia lain, sepatutnya kita kena letak Y ke atas. Nampak? Kata nombor lain, saya akan bagi contoh. Dia bagi nombor lain. Okay? Bila jadi macam ni, Y kosong, kat mana garis Y kosong? Garis Y kosong, dia duduk atas paksi. Jadi kita tak payah buat garis baru. Nampak? Kalau kamu dapat tiba-tiba Y3, kamu kena buat garis yang baru dekat Y3. Okay? Yang ni Y kosong maksudnya duduk kat mana? Dekat garisan ni. Garisan ni Y kosong. Paksi X. Jadi kita tanda je tempat kita, pintasan kita 1, 2. Ada 2 tempat pintasan. Okay? Jadi berapa jawapan kamu yang cantik kamu dapat? Jawapan kamu cantik dekat graf kamu apa? Negatif 3. Point berapa? Point 2. Okay. Dia ikut graf masing-masing. Dia kata dari graf. Dari graf maksudnya graf kamu. Kalau kamu dapat 3.2, 3.2. Kalau kawan kamu dapat 3.1, dua-dua sama. Jawapan okey je. Yang salah dia macam mana? Yang salah dia, dekat graf kamu 3.2, kamu pergi tulis 3, lagi jauh. Salah. Maksudnya tipu. Ada benda tipu berlaku kat situ. Sebab dia kata dari graf. Ini dapat apa? 1.7. Apa? 1.6. Kamu 6. Saya 7, saya tak sama kamu. Sebab dia tak kisah. Sebab dia kata dari graf kamu.
Okey? Cuma kena hati-hatilah. Tapi kalau lari sikit tak apa. Jangan banyak sangat lagi. Okey. Biasanya ada setengah tu dia jaga betul-betul. Kalau kat mana kamu tanda, itu jawapan kamu. Sebab dia soalan dia daripada graf kamu. Bukan graf kawan kamu. Okey? Katakan graf kamu tak cantik tadi. Ada pelajar, cikgu, saya tersilap buat graf. Kan? Orang graf dia, sini, kesalahan dia kat mana? Dia salah plot awal-awal tadi. Dia salah plot kat mana? Yang 2.5 tu, dia salah plot. Dia plot dekat 3, dia plot kat sini. Jadi graf dia akan jadi pelik. Konon macam tu. Nampak? Contohlah. Kan? Bila graf macam ni, tapi dia tahu untuk jawapan C, dia pergi tanda sini. Nampak? Untuk soalan buat graf, dia ada tolak markah sikit lah. Salah plot, salah buat bentuk semua. Ada tolak sikit. Tapi untuk C, tetap betul. Sebab C dia kata apa? Berdasarkan graf kamu. Yang salah tu. Korang nanti jangan lupa hari Jumaat 8 sampai 10 kelas tau. Datang siapa yang datang. Tengok nanti. Anak ke? Kelas before exam. BM. Before exam. Mana? Lagak. Nanti saya akan satu tarikh before exam. Datang. Okay? Kita bawa out. Okay? Datang nanti. Okay, bye-bye. Apa tu? Ada pizza. Terima kasih pizza. Pizza. Nak? Siapa tak apa? Okey. Oh, dah bukan tamu uji. Kau punya graf kan? Okey, cantik. Boleh? Saya faham kan? Okey. Okey, kita terus masuk soalan satu lagi. Topik hari ni mudah. Kan? Sebab saya tengok soalan SPM tak adalah susah mana pun sebenarnya. Okey. Kita pergi dekat soalan topik apa ni? Penjelmaan transformasi. Yo. Ambil kau. Transformasi, okey. Nanti kamu boleh tengok dekat apa yang berada di rumah, kamu boleh tengok nanti video. Untuk kelas ni dia ada 2-3 video sebab saya ada 2-3 kelas yang saya buat topik yang sama. Jadi kalau kamu tengok yang cantik sikit yang kelas dia full online ya. Yang full online maksudnya kamu nampaklah saya buat graf macam mana semua nanti ya. Okey. Kita tengok soalan penjelmaan Okey. Yang pertama, ini pun bonus ni sebenarnya nampak. Tapi soalan penjelmaan, dia markah penuh dia contoh dia bagi 9. Dan dia boleh bagi kamu lebih kurang, saya bagi dalam lebih kurang 70%. Daripada kalau 10, 7 markah lah. Kalau 9, lebih kurang 6 markah lah. 6 point something. Free bonus. Mungkin dia akan ambil satu. Penjelmaan ni dia boleh jadikan soalan dia kebat sedikit. Tapi kalau begini dalam SPM bahagian B ni, dia jarang soalan kebat dia satu soalan penuh. Soalan kebat dia kalau dia pecah A, B, C, mungkin A okey, B okey, C tu dia ambil sikit. Dia curi-curi sikit dekat situ. Kita tengok soalan nombor 14 ni. 14, okey. Rajah menunjukkan titik A dan titik B dilukis pada satu satah kartes. Okey, saya akan tengok kat sini lebih kurang saya buat bentuk dia kat situ. Titik B 27. 27 titik B. Kemudian titik A 56. 56. Okey okey. Transformasi T ialah satu translasi. T sama dengan translasi 1 negatif 3. Maksudnya ke kanan 1, turun bawah 3. Itu maksud translasi, pergerakan titik dia. R ialah putaran 90 darjah. R ialah putaran 90 darjah. Kemudian ikut arah jam pada pusat B. Ini simbol-simbol saja. Okey. Nyatakan koordinat image. Soalan dia nak koordinat image bagi titik A. Di bawah transformasi RT. Bonus nak. Nampak tak?
Bila dia nak koordinat image, kita start dengan A. Koordinat image. Maksudnya kita start dengan A, siapa A kita tulis koordinat dia balik. Koordinat A adalah 5, 6. Kemudian kita buat anak panah, jawapan dan anak panah, jawapan. 2 anak panah. Bila dia kata RT, maksudnya mulakan dengan T dulu baru R. Dia transformasi dia mesti mula dekat kanan dulu baru kiri. Okay? T dulu baru R. Jadi kita pergi buat. Siapa T kita? T kita nak gerakkan 1 dengan negatif 3. Cuma bila translasi, kita tak payah gerak pun tak apa. Kita boleh gunakan kaedah apa? Tambah. Translasi juga boleh tambah. Berapa nak tambah? 1 negatif 3. Tambah aja 1 negatif 3 terus. Nampak? Bila dah tambah, dia akan jadi apa? 6, 3. Nampak? Tulis kat sini. Okey. Kat mana dia akan write? Kat sini. Satu markah. Ni, tak ada markah. Buatlah macam mana pun. Pergi conteng kat gambar tu ke macam mana pun. Jawapan di sini. Nampak? Okey. Seterusnya, R. R adalah apa? Putaran 90 darjah. Kena buat dekat graf. Kan? Pada pusat B. Bila kita nak buat putaran, kita kena pergi duduk dekat 63 dulu. Jangan ambil A, 63. 63 kat sini lebih kurang 63. Ini 63 kan. Okey. Jadi kita kena buat apa? Sambungkan titik kita tu ke pusat dulu. Sambung. Bila kamu sambung, dekat titik kau buat anak panah. Takut nanti salah pusing. Ada pelajar salah pusing kalau buat. Kan? Dalam bila dia sambung, yang ni jadi pusat, ini yang pusing. B yang pusing. Sudah kacau. Okey. Dah dapat macam ni, terus kita boleh buat kita punya putaran apa? 90 darjah ikut arah jam. Okey, dia akan pergi ke mana? Tengok. Dia akan pergi ke ni, anak panah kat sini, jangan silap. Sini. Jadi ke dekat anak panah ni tulis sini. Masa bergerak di situ. Kalau saya kata ada pelajar salah, dia B yang bergerak. Kacau. Habis. Ni yang bergerak. 90 darjah. Okey. 90 darjah kita boleh guna kaedah kotak dan kita boleh guna kaedah pembaris. Saya suka menggunakan kaedah kotak. Kaedah kotak apa saya buat? Saya akan kira kat sini. Nampak? Berapa dia punya tinggi ni? Tinggi ni kalau kamu tengok, tinggi sini 4. Kemudian lebar sini pun 4. Betul? Cuba kamu tengok. Jadi bila kita buat 90 darjah, dia akan jadi benda yang sama. Dia akan kena buat 4-4 juga. Kan? Dia kena buat 4 juga. Jadi kita akan putarkan kat sini. Terus dapat. Jadi apa? 4. Ya, juga gambar. Cuba buat. Gila cantik, tak sangka lah pandai buat juga kau kan? Sini dah ada 4, sini boleh tambah lagi 4. Terus sampai sini. Ni 4 senang, dia turun macam tu je. Terus dapat. Okey? Kalau buat kuat atas boleh 4. Boleh, tak ada masalah. Buatlah macam mana pun. Tak kisah. Okey? Point kita kat sini. Apakah koordinat kita kat situ? Jadi kat sini negatif 2, betul? Negatif 2, 3 lah. Negatif 2, 3. Letak kat sini. Okey? Kalau panjang dia lain, itu cerita lain. Kalau 3, 4, lain cerita dia. Dia akan terbalik. Yang mana X akan jadi Y, Y akan jadi X. Nanti saya boleh tunjuklah. Kan? Okay. Ni untuk dapat jawapan ni sudah. Kat mana dia right? Sini. Macam mana kamu buat? Lantak. Dia tak peduli pun. Okay. Dan satu lagi special dia. Kalau kamu tak tulis apa pun. Tiba-tiba soalan ni. Nyatakan koordinat image bagi titik A di bawah transformasi RT. Dekat ruang jawapan tu. A. Kamu tulis jawapan dia negatif 2, 3 je. Nampak? Ni automatik dapat 2. Automatik dapat 2. Tak buat ni semua tak buat ni. 2 terus. Tapi apa kelebihan yang ni dengan ni? Kelebihan dia, kalau ni salah, yang ini betul. Ni salah. Kamu dapat 1 markah. Nampak? Translasi betul, putaran salah buat.
Dapat separuh. Tapi kalau tulis macam ni, tulis yang ujung saja, tak ada jalan kerja lain, maksudnya kamu terus kosong. Dia rugi. Saya lebih galakkan pelajar buat macam ni. Kan? Maksudnya kalau contoh putaran, ada cikgu putaran saya tak pandai buat, ni dapat separuh. Translasi boleh dapat. Dapat separuh, betul tak? Separuh ke 4, 50%. 50% maksudnya kalau exam mat pun dapat 50 markah tu. Boleh lah, walaupun tak happy sangat kan? Maksudnya tak boleh lah, orang tanya tak pandai apa kita try lah. Okey. Kita pergi dekat soalan seterusnya. Soalan seterusnya, pergi sebelah. Siapa tak tanya apa-apa ini Maksudnya dia boleh buat pandai dia. Dia tidur, dia demam ke? Sapuan? Lepas malam dia saya datang, Sapuan? Mana saya datang? Dah buat ke ada tu waktu dengan cikgu yang kita kelas tambahan tu. Dah tahu dah. Kita dah buat dah soalan ni, betul tak? Dah buat dah. Ada soalan dia biasa-biasa je. Tapi kenapa Ishraq salah lagi? Dia terkejut ego. Dia terkejut tengok soalan sedap sangat. Okey. B. Raja di bawah menunjukkan 2 buah pentagon. Saya lukis pentagon lebih kurang. Ni, sini, sini. Ini tak ada koordinat lah. Dia buat lebih kurang macam ni je lah. Tunjuk kaedah saja. PQRST dan EFGHT dilukis pada satu satakan test. Dia bagi tahu penting kat sini adalah huruf dia. PQRST ialah image. Bagi EFGHT. Okay, bila kamu jumpa benda ni, dalam transformasi, kamu kena ingat dia mesti ni mesti kanan pergi ke kiri. Sebab bila kita ni adalah image, maksud ini objek, ini image. Lepas tu letak dia punya WV. Nampak? Lepas tu bila kamu tengok anak panah dia, sini ke sini, siapa dulu? V dulu baru W. V dulu baru W. Baru kita dapat cerita dia. Jadi dia kata, dia susun pun cantik dah. V, W. Katakan dia susun terbalik, kita tetap buat V dulu. Okay? Apa V kita? Siapa jadi siapa? PQRST. EFGHT ni. EFGHT yang kecil ni. EFGHT. Okay. Yang kecil ni nak jadi yang besar. Kan? Bila kecil nak jadi besar, nama dia apa? Pembesaran. Okay. Pembesaran, dia ada satu sifat yang penting. Pembesaran, dia mesti bentuk sama. Kalau bentuk tak sama, dia mesti bentuk tu disongsangkan. Tapi kerana itu lagi susah lah. Jadi cara paling senang, kita buat bentuk dia kena samakan dulu bentuk. Tapi saiz berbeza. Samakan bentuk, berbeza saiz. Macam mana nak buat? Macam soalan ni paling sedang, kita tengok ni, pam je, betul tak? Terus jadi apa? Pantulan. Jadi sebelum kita buat pembesaran, kena buat apa dulu? Kena buat pantulan dulu. Jadi automatik V kita ni adalah pantulan. W adalah pembesaran. Okey, katakan ada pelajar dia mampu setakat ni je. Setakat ni yang mampu je aku. Dan tak hati lah. Kan? Dapat 2 markah. Kesian. Maksudnya dia tahu apa tapi tak habis. Pantulan, ayat terbaik dia adalah pada garis. Garis apa? Paksi dia. Kan? Kalau kamu pantulkan dekat ni ke sini, maksudnya kamu boleh pakai pada garis GH. Nampak? Boleh pakai pada garis GH. Ataupun kamu tengok GH tu duduk kat mana? Dekat 5. GH tu duduk dekat 5. Kita boleh letak GH, kita buat apa? X sama dengan 5. Sama. GH sama, X sama dengan 5 pun sama. Sebab apa? Benda yang sama. Kalau garisan tu ada huruf, kita boleh nyatakan dalam bentuk huruf. Kan? Kalau dia tak ada huruf, kita kena buat persamaan. Mana-mana pun sama boleh jawapan. Okey? Dan dekat gambar tu kena buatlah. Tak boleh biar je. Kita buatlah pantulan ni pergi sini. Macam tu.
Okey. Kemudian yang ini turun ke sini. Sap. Dah siap. Ini sekarang kita jadi kita. Untuk dia nampak. Untuk nak bagi nampak kamu boleh lorek. Kaki kamu boleh lorek, tak ada masalah. Bagi nampak. Okey, jadi benda tu dah jadi macam tu. Maksudnya pantulan pada garis X sama dengan 5. Contoh. Okay. Boleh ke pantul kat tempat lain? Boleh. Suka hati. Cikgu, saya nak pantul ke belakang boleh? Suka hati lah. Suka hati nak pantul ke belakang ke. Kan? Jangan kau pantul ke bawah tu lah. Bentuk dia lain cerita dia. Sampai sini apa? Pembesaran. Pembesaran mesti ayat apa kita buat? Pembesaran dengan faktor skala ataupun faktor pembesaran boleh. Faktor skala maksudnya apa? Kita tulis kat tepi gambar tu K. Kan? Image bahagi objek. Image bahagi dengan objek. Siapa image kita? Yang besar. Objek siapa? Yang kecil. Sebab yang kecil ni jadi besar. Jadi kita ambil salah satu side paling senang. Saya ambil atas. Berapa panjang yang atas tu? 2. Berapa panjang yang kecil? 1. Jadi maksudnya K kita sama dengan 2. Tulis kat tepi tu. Bagi nampak. Okey. Faktor skala 2 pada pusat. Pada pusat. Ni ayat-ayat penting. Hafal ayat ni. Okey. Pada pusat. Pusat biasanya koordinat. Mana pusat kita? Kalau koordinat boleh, huruf pun boleh. Pusat mestilah kita cari dengan menyambungkan image kepada objek. Contoh, saya sambungkan ni. Dengan apa yang ini? Betul? Sambungkan. Besar ke kecil, sambung terus. Sambung terus. Okey. Kemudian siapa lagi? Ni. Ni. Dengan ni, betul tak? Betul? Sambung. Pam melanggar. Sini tempat dia. Nak tunjuk je. Bukti dia, pusat kita kat mana? Siapa huruf dekat situ? P. Jadi kalau kamu nak buat pusat P saja pun dah cukup. Tak payah letak koordinat. Sebab pusat kita ada hurufnya. Kalau ada hurufnya, letak P je pada pusat P. Nak kau buat kuadri P, letak lagi koordinat P tu apa? Boleh, tak ada masalah. 3-3. Letak P saja boleh. Letak P dengan koordinat boleh. Letak koordinat saja pun boleh. Yang tak boleh apa? Tak letak. Tak boleh. Dah siap. Okey, cuba kamu tengok. Markah dia apa? 5. Mana datang 5? Pantulan. 1 markah. Tu saya kata ni tulis pantulan saja ni. Ada pelajar tak tahu, cikgu soalan ni saya tak ribat. Bukan nak dapat markah penuh. Kan? Ini macam kamu tak ada masalah lah. Cuma kamu biasanya dalam mat ni A. Kan? Ada pelajar yang gagal. Bila yang gagal kan, dia takut sangat nak jawab. Tulis je lah. Tulis pantulan 1 markah. Tulis pada garis. Betul, 1 markah lagi. 2 markah. Nampak? Pembesaran berapa? Pembesaran 1. Betul faktor skala 1. Betul pusat 1. Nampak? Dapatlah 5 markah. Takat mana yang kamu tulis je. Takut apa? Putaran tak akibat. Tulis putaran. Betul tak? Okey, sudut tahu tak? Arah tahu. Tulis 90 darjah. Arah mana? Tulis. Pusat tak erti. Kalau kira tak dapat pusat tu, kontam lah birthday kau berapa. Tak. Contoh birthday kau apa yang ambil? Birthday kau bila? Tulis 3, koordinat 3-12. Memang dia akan pangkah kat situ, betul tak? Tapi, putaran betul tak? Betul. 90 darjah betul. Betul. Arah betul. Dia kena bagi markah juga, walaupun 1. Jadi tak boleh salah. Okay? Kita pergi. Terus soalan C. C ni dia punya kebat dia. Kebat 2 markah. Kalau kebat 1 saya suruh tinggal. Kebat 2. Kebat 2 saya tak suruh tinggal lah. Kebat 2 kan. Okey. So, kita pergi. Yang ni pun siapa anda hafal jawapan ni? Tentukan sama ada Raja 8.3 merupakan satu tesselasi atau bukan. Ayat dia direct ni soalan ni. Dia kata tentukan sama ada tesselasi atau bukan. Jawapan kamu tulis tesselasi bukan. Jangan tulis dua-dua. Kan? Jadi kamu tengok ni tesselasi ke bukan. Kalau kamu tengok gambar dia cantik je, tulis je tesselasi. Tulis ya, boleh juga. Ya. Ya salah, ya salah. Ya tak boleh ni.
Ni letak S. Boleh. Yes. Yes diterima. Ya, benda ya tak ada. Sebab tu soalan ni terselasi atau bukan? Tulis je terselasi. Dah. Okey. Lepas tu soalan kata berikan justifikasi. Kan? Apakah justifikasi untuk jadikan terselasi? Nampak? Apa jawapan? Kan? Iaitu corak yang berulang tanpa ruang kosong. Corak yang berulang tanpa ruang kosong. Kamu kena ingat, dia nak bagi lagi satu markah je. Sebab ni satu markah dah. Sini nak bagi satu markah je. Nampak? Kamu bagi 2 poin. Nampak? Kan? Kemudian corak yang berulang yang sangat cantik saya lihat. Dia punya ayat dia. Satu markah dia bagilah satu markah. Mat ni dia nak kamu jawab. Kan? Sebab tu kalau kamu tengok kadang-kadang saya pun dulu masa saya buat soalan untuk pelajar saya takkan buat soalan yang susah sangat. Sebab apa? Sakit hati tau. Fikir bagai nak buat soalan, pelajar tak jawab. Sakit hati tau. Berhari-hari kau fikir, mana soalan nak buat? Tambah ML, kan? Apa soalan? Nak tanya apa? Buatlah soalan. Lalu pelajar tak jawab. Sakit hati. Kita lagi suka buat soalan, jadi dia jawab. Kan? Tapi contoh, markah dia 6. Saya buatlah senang sikit, bagi 4 markah senang dapat. 2 markah tu, susah sikit lah kan? Senang sangat. Nanti kena marah juga. Soalan exam ni tak ada senang sangat. Tak ada susah sangat. Kan? Contoh, tahun ni, ambil SPM. Kamu ambil SPM. Tiba-tiba, kan tahun ni, kamu pun study banyak pandemik kan. Keluar result betul-betul. Okey, result. Kementerian kata, okey, syarat dia, kali ni kita ubah format, A+ mesti 90 ke atas. Kalau tidak, jangan bagi. Kan? Keluar result, 4 orang A+. Daripada 500 orang yang ambil. Tak kena maki menteri. Betul tak? Dia takkan macam tu punya. Dia ada pengiraan dia. Kan? Macam mana? Dia mesti ikut graf tertentu. Kan? Saya pun dah tahu lah, cuma pakai komputer je. Dia pakai komputer je. Bawa markah semua, pak keluar ni A+, B+, macam tu. Okey? Kita pergi pada soalan seterusnya. Ini pun sangat mudah, iaitu soalan melibatkan apa ni? Sukatan serakan. Sukatan serakan ni biasanya dalam SPM latest ni, ada orang tebuk dinding pula. Okey. Form 4 kamu belajar sukatan serakan, Form 5 pun belajar. Jadi dalam paper 2 biasanya dia dua-dua ada. Bahagian A dia akan keluar yang Form 4 punya. Form 4 dia akan tanya apa? Julat, median, julat antara kuartil, sesian piawai, varian, dia akan tanya macam tu. Dan dia markah ni sikit je. Bahagian B pula dia akan tanya yang Form 5 punya. Form 5 punya yang favorite apa? Ni lah. Buat OGI, buat histogram, buat apa? Poligon kekerapan. Jadi soalan ni bagus ni. Dia buat apa ni? Histogram longgokkan. Histogram longgokkan. Kamu tengok, dia bagi bonus. Kat mana bonus dia? Markah pertama tu bonus, betul tak? Apa markah pertama? Lengkapkan jadual di bawah. Senang gila tu markah dia. Kan? Jadi lengkapkanlah jadual di bawah tu. Kita buat apa tu? Sempadan padan atas. Sempadan atas. Okey. Sebenarnya sempadan atas dia mudah bila kita nombor yang biasa. Itu tambah 0.5. Tapi sebenarnya sempadan atas dikira macam ni sepatutnya. 30, 39, 40 hingga 49. Sebenarnya kita akan ambil yang ini dengan yang ini, kita tambah kemudian bahagi 2. Nampak? Kan? Tapi kita dah biasa buat tambah 0.5 lah, betul tak? Takut nanti kamu dia bagi skala yang pelik. Kalau skala yang pelik kacau sebenarnya. Contoh dia bagi kat kamu apa? Perkara point, kalau point lah. Contoh dia bagi ni 0.1 hingga 0.2. Contoh lah. Kan? Sini pula 0.3 hingga 0.4. Contohlah. Kan? Jadi siapa kita punya sempadan atas kita? Kita kena ambil ni dengan ni lah. Sama cerita dia.
Dia akan jadi apa? 0.25. Nampak? Kan? Jadi kalau tengoklah macam mana dia buat. Tapi sebenarnya konsep dia macam tu. Okey. So ini kita ambil terus dah senang. 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, 69.5, 79.5, 89.5, 99.5. Betul semua satu markah. Salah satu je tak ada markah. Ada kalau buat ni. Kalau buat 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Kalau buat. Pelik-pelik jadi tau. Benda boleh jadi. Okey. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan di halaman 29 dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 markah pada Pak Sim Mohofok dan 2 cm kepada 2 murid pada Pak Sim Cancang. Untuk kita buat histogram, ni kita graf kita. Kita graf kamu. Okey. Yang pertama, kamu anggarkan dulu kotak dia. Cara anggar kotak ni saya kira ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak? Jadi saya, kalau boleh saya nak ada 7 ruangan. Bila kita kira kita graf kita ada berapa ruangan? 8, betul? Okey, betul tak 8? 8 kan? Biasanya 8. Jadi kita boleh buat lah ngam-ngam kat dalam ni paksi kita. Nampak? Boleh buat paksi kat dalam. Kan? Boleh tak buat paksi kat luar? Boleh. Ada belah cikgu saya nak buat paksi kat luar lah. Buat paksi kat luar. Boleh juga. Tak cantik lah. Kita buat kat dalam. Sebab kita dah kira kotak kita cukup. Kita buat kat dalam. Okay. Lepas tu, untuk buat histogram, OGIF ataupun poligon, kita mula dengan paksi Y dulu. Bukan paksi X. Paksi Y kita pergi tengok skala. Okay, skala dia kata apa? Untuk ceraian soalan ini gunakan kertas graf. Kemudian dia kata dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 Pak Sim Mohofok. Ini Pak Sim Mohofok 10 CP kita. Tulis kat tepi tu. Kemudian Pak Sim Cancang 2 CP kita. Jadi kita nak mula mana? Kita mula ni dulu. CP 2. Terus buat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Boleh buat terus. Okey. Untuk bawah ni, kita tak pakai skala 10 ni. Sebab kita pakai apa? Tengok soalan nak apa. Okey. Soalan nak guys, dia kata apa? Histogram longgokkan. Histogram longgokkan. Histogram longgokkan, kamu kena buat. Atas ni adalah kekerapan. Longgokkan. Melawan sempadan atas. Nampak? Jadi kat bawah ni kita akan buat apa? Sempadan atas kita akan letak. Sempadan atas kita mulakan dengan terus starting kita dengan 39.5. Dia mesti mula dengan kosong. Kalau tak ada kita kena buat kosong dulu. Lepas tu 49.5, 59.5, 69.5, 79.5, 89.5, 89.5. Dia mesti dapat ngam-ngam kan 99.5. Kertas graf saya besar. Kertas kamu ngam-ngam. Okey? Dapat ngam-ngamnya. Okey? Dan bila dekat sini 39 maksudnya kat sini bukan kosong. Jadi kita kena buat potongan graf. Yang ni. Cing-cing. Kan? Buat sikit je, jangan bagi dia hidup lebih kan? Dia sikit je. Kan? Lepas tu dia mati balik. Kan? Sikit je. Dia tak wajib sunat muakkad. Kalau kamu buat dapat pahala, tak markah. Markah tak dapat pun. Pahala sebab apa? Menunjukkan kamu faham. Okey. Betul plot lah. Kita plot dekat titik tu macam kita plot graf je. Kita plot mula-mula 39.5 berapa tadi? Kosong, mula dengan kosong kan? Lepas kosong apa? 2, plot je plot. 2 lepas 2 5 dekat 5 4 ni antara ni. Okey, 5 kemudian 8. 8. Okey, lepas 8 12. Saya ni bila buat kat whiteboard ni hari ni 17. Apa benda tu? Kacau. Aduh. Macam lah. Nak merempit motor tak bikin. Tapi sekarang kelakar lah sebab apa?
Saya silap hari tu jual motor. Motor dah lama pergi jual kan. Rugi kan. Sekarang ni motor lama harga harga Yahudi. RZ orang cari sanggup bayar 20-30 ribu. Boleh beli kereta. Dah. Okay. Lepas kamu plot ni, sebab dia nak buat histogram, kamu kena ingat, benda yang kamu plot ni adalah sempadan atas. Sempadan atas maksudnya dia berada di sebelah kanan kotak. Kan? Sempadan atas sebelah kanan. Maksudnya kita akan garis ni ke sini. Sam. Titik ni yang hujung kanan. Tarik. Nampak? Lengkap kan? Siaplah cerita kita. Histogram kita pun siap walaupun bengkok-bengkok. Graf saya ke sini kona siap melengkung. Pak, boleh faham? Kedudukan ni adalah sempadan atas. Plot je terus. Kau apa le nombor tu macam nombor telefon. Kau apa macam nombor telefon? Nombor ni. Apa? Sampai ke mana dah tadi? 5, 8, 12, 17, 18. Boleh? Start. Start pakai baris lah. Tak, itu tak. Nanti dia graf dekat depan. Awal dia. Ni. Markah penuh. Depan kosong markah. Markah penuh ni. Dia suruh sampai nilai. Dah dia nak tidur lah. Apa kan? Cikgu ada cikgu. Isyak kata kau tidur. Tak ada cikgu. Esok tak pergi sekolah kan korang? Yang dah Kalau self-test negatif pergi sekolah tu. Kalau self-test negatif, Pergi sekolah. nama pun self-test, bodoh, self-test. Yelah kalau negatif, kalau positif tak pergi dah lah. Sebab Bila nama self-test, kalau tak nak pergi, kau positifkan je. Tak pergi, saya nak pergi sekolah. Dah SPM. Dah tak apa dah. Kalau nak pergi juga, ambil air liur kucing tu letak. Air liur kucing tak negatif lah. Kan, pergi juga. Kalau tak nak pergi, nak positif, ambil air kok, titik, elok dia positif dia nanti. Okay? Bukan nak mengajar saja je, betul tak? Benda ni adalah biasalah. Kita kan ada penjarakan sosial. Sebab apa? Saya tengok orang dulu memang betul COVID amat menakutkan. Dulu. Sekarang dia menakutkan juga tapi tak aman. Kenapa dia tak aman? Kan? Daripada berapa belas ribu ni? 17. Daripada 17,000 kan? Kalau kamu tengok phase 5 dengan phase 4 2 digit je. Nampak? 2 digit maksudnya apa? Sampai 1 orang, 20 orang. 20 orang, 4 orang, 5 orang macam tu lah. Kat mana banyak? Phase 1, phase 2. Phase 1 baru tu berbelas ribu. Sebab itulah kamu tengok kerajaan Indonesia, bukan Malaysia. Kerajaan Indonesia, dia tak bagi tahu orang nasihat dia bukan nasihat macam kita. Kita nasihat kata kena apa benda lah positif kena pergi hospital. Tak, dia kata apa? Untuk Omicron ni, siapa yang ada batuk sesama, beli ubat sendiri, duduk rumah, kan? Ubat diri kamu sampai sihat, betul keluar. Itu nasihat dia. Nampak? Supaya tak menyebabkan ketakutan. Bila batuk sikit pergi hospital, cek positif. Memang positif je. Bila kau positif, yang beratur dengan kau sekali tadi tu, kan? Dah risau. Kan? Batuk sikit-sikit daripada makan ubat, kan? Kuarantin sendiri kat rumah. Dah. Dan beritahu kat siapa-siapa, okey, saya mungkin positif. Tapi saya tak nak keluar, saya takut. Jadi saya ubat diri saya sendiri rumah. Sebab dalam dia bukan macam Delta semua dulu. Kan? Dia Omicron ni dia 5 hari je. Dia 5 hari. Ada setengah orang 3 hari je dia KO. Dia tak kuat. Sebab kita dah ada vaksin. Dia tak kuat. Kan? Siapa ada dos penggalak lagi dahsyat lah. Kamu tak ambil dos penggalak kan? Tak ambil kan? Kemudianlah itu kemudian. Sebab kamu muda lagi. Imun kamu kuat sebenarnya. Imun kamu kuat. Maksudnya askar dalam badan kamu sangat gagah. Kan?
Apa tu burung apa tu? Bangau, burung bangau ah. Cerita Luffy hantar tu. Alah, One Piece tak layan eh? Dia hantar kat kamu. Baik sini dia hantar apa? Wanted kan. Nampak muka ni masuk je kau attack. Badan kamu immune kuat, nampak masuk attack terus. Macam badan kat saya, umur saya ataupun lagi tu pada saya. Dia rabun tau sekarang badan ni. Kadang-kadang rabun tau. Bila virus tu masuk, dia tengok dulu. Apa tu Betul ke kau COVID? Tanya dulu orang tua-tua baik kan. Layan tetamu kan. COVID cakap, ya COVID. Baru attack. Lambat sikit lah cerita dia. Dia kamu budak-budak. Sebab tu budak kecil ni tak vaksin pun. Kalau budak kecil, semua sel dia masuk benda luar je, attack. Kau siapa? Ada kaitan dengan mak bapak aku? Tak ada attack. Nampak? Betul budak kecil. Kan? Lagi veteran tu. Kalau kau tengok vaksin ni, dia bagi kat siapa dulu? Veteran dulu. Orang tua dulu. Sebab apa? Orang tua ni, dia kena belai. Kena bagi tahu sekali tak faham. Kan? Cucuk lagi sekali bagi tahu. Kalau jumpa virus macam ni, attack. Nampak? Tak faham juga. Hantar lagi sekali cucuk. Itu kalau orang kenapa perlu banyak kali tengok kekuatan badan. Okey? Itu cerita sains pula, nanti Bayu payah panjang cerita dia nanti. Untuk soalan ni, lukis OGIF pula dia kata. OGIF senang je. Apa OGIF? OGIF maksudnya kekerapan longgokan melawan sempadan atas. Sama tak? Sama. Sambung je lah titik tu. Sambung. Serak. Free hand tak kena bayar. Free hand. Tengok. Try. Kalau kamu risau kamu buat garisan tu tak cantik, masa kamu buat garisan tu tahan nafas. Betul kan? Tahan nafas. Tahan nafas, Mat. Tahan nafas, Mat. Jangan laju sangat buat kereta api tu, pelan-pelan. Sampai stesen berhenti. Taman Melati. Terminal Putra. Sampai kampung. Settle lah. Jangan berhenti tengah jalan. Buat graf pun sama. Antara point dengan point. Jangan stop tengah jalan. Nampak kesan. Kita stop dekat point dia. Dekat stesen dia. Okay. Siap lah. Ini namanya. Dia punya kita panggil apa? Okay. Berapa markah dapat? 2 markah. Buat garis ni je 2 markah. Bonus. Last kali kata. Berdasarkan objek tersebut. Cari persentil. Ni lama menatang pula persentil. Ada belajar cikgu. Persentil tu apa? Persentil ke 20. Maksudnya peratusan. Peratus. Persen. Peratus ke 20. Maksudnya apa? 20% daripada berapa semua tu? 18. Tertinggi kita 18. Nampak? Ambil kalkulator kira. Nama ni rendah ni. Nah. 18 2 3.6. Okey? 3 point, adakah jawapan dia 3.6? Bukan. 3.6 tu kita ambil dekat kekerapan longgokan. Kita pergi dekat 3.6 ni, tandakan. Kat mana aku bertanda lah lebih kurang. Buat macam tadi, buat putus sampai kena OGIF lah. Jangan kena histogram OGIF. Turunkan ke bawah. Ini jawapan kita. Nampak? 3.6 1 markah. Jawapan ni 1 markah. Okey? Berapa jawapan ni? Tengah ni lebih kurang kan? 49, 50, 51, 52, 53, 54. 54.5 ke 55.5? Kamu dapat? Antara 54.5 ataupun 55.5 lah saya punya. Graf saya ni cantik sangat. Kamu dapat apa? 50? 54.5. Okay. Adik dapat apa ni? 55.5. Ada tak lagi tu? Okey tu. Boleh?
Dapat. 3 point. Okey. Okey, situ. Bila kira satu, okey, satu kotak satu. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.5. Baru kita point 5 jangan kira dulu. Tak payah pakai baris, turunkan ikut line. Turunkan, buat putus-putus ikut line tu, ikut line tu. Tak payah baris, ikut line ni. Baris pening ni. Dah, kira kotak dia apa. Tu salah. Salah. Berapa kotak? 5 kotak maksudnya tambah 5. Ni tambah 5. 49.5 tambah 5. Ni salah kenapa? Kamu tanda bawa ke sini, kamu bagi jawapan salah. 54.5 tambah 5. Kalau kena kat dia senang je kira kotak ni. Kan? Berapa sini? 5 kotak tambah 5. 6 kotak tambah 6. 7 kotak tambah 7. Okey? Boleh? Jadi tamatlah, habislah kita punya ini. Kan? Okey, lepas ni insya-Allah lah minggu depan saya akan buat paper 1 yang kacau. Kan? Exam baru ni dapat berapa paper 1? Ya, dalam 42. 42 dapat per 40. Asyik. Gempak kan. Sampai jawab tu lebih 54.6. Macam mana kamu boleh dapat point 6? Boleh. Kalau kamu dapat, mungkin kamu garis betul-betul. Tapi sebenarnya kita lebih target kita pada atas line. Kan? Okey. 32. 32 apa? Oh, kertas 1. Okey. 54.6 boleh. Tapi kamu kena ingat, dia kira kat mana kamu turun tu, kat situ kamu punya jawapan. Okey? Okey, tadi saya beritahu ada berita buruk, berita baik kan? Berita buruk dulu ke berita baik dulu? Berita buruk dulu. Okey, kelas MAT hari Sabtu ni saya terpaksa tunda. Sebab saya ada jemputan kenduri kan di Pahang. Saya dah try dah mengira untuk pergi dan balik dengan laju kelajuan kereta saya rasa tak sempat lah. Saya boleh bawa laju tapi anak saya tak tahan kan. Saya boleh. Okey, mungkin hari Sabtu ni kita akan tunda kan, dan saya target kamu hari apa boleh selain pada hari Sabtu. Isnin boleh, Isnin tak boleh. Kau semua aku belajar setiap hari. Ahad tak boleh, mana sempat balik. Hari Selasa petang tak boleh Selasa malam pada kelas kan? Hari ada kelas kan? Nantilah saya WhatsApp lah tengok berapa hari apa kan. Kalau tak boleh juga hari Sabtu tu kita buat. Okey je. Serak ni ngada kan. Okay, nanti saya WhatsApp lah hari apa yang sesuai kan. Maksudnya kalau Ishak tak datang, saya pun tak rasa sangat Ishak tak datang. Nanti dia boleh tengok. Dia boleh tengok recording lah kan. Okey. Kita gantikan. Sebab hari Sabtu saya memang tak dapat. Saya terpaksa pergi ke Pahang untuk kenduri sebab keluarga terdekat. Kalau tak pergi nanti kena kilat. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada di rumah, kalau apa-apa soalan boleh WhatsApp saya dekat grup Okey. Assalamualaikum. Ambil. Boleh. Terima kasih Cikgu. Sama, baik.
kasih cikgu. Sama.